Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Maghrib hari ini dengan tajuk Muhasabah Tahun Baharu, insyaAllah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati lagi saya kasihi, Hisab Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, jom kita bermuhasabah diri di akhir tahun 2023 menuju ke tahun baharu bersama dengan Ustaz. Silakan, tafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Yang Musa, pengacara majlis, seterusnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi, dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada malam ini. Saya pun tak jangka bahawa malam ni saya kena ceramah. Saya ingat saya dah rehat, saya duduk diam je. Saya tak beritahu siapa-siapa yang saya free malam ni. Tiba-tiba grup ini telefon pula. Jadi takkan nak tipu kata tak free kan. Orang kata free tak free lah, free lah. Memang free pun. Ingatkan nak rehat je. Tak apalah, mungkin ada manfaat di sebalik celoteh saya pada malam ini. Apabila tanya tajuk, maka saya cadangkan bahawa malam ni kita membawa tajuknya ialah muhasabah. Muhasabah membentuk pribadi Muslim. Muslim atau Muslimah. Muslim atau Muslimah. Jadi 2023 dah berada di penghujung. Hari ni 29, esok 30, 31, 2 hari lagi dah masuk tahun 2024.
Maknanya bertambah tahun, jadi bertambahlah usia kita. Maknanya semakin hampir kita dengan kematian. Ya, kita tak tahu umur kita yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pernah tanya, alastu bi rabbikum, adakah kamu percaya aku Tuhan kamu? Selepas tu Allah akan tanya, kamu nak hidup berapa lama? Kita dah jawab dah, tapi kita tak ingat di alam apa? Bukan dalam barzakh, masa apa? Kita dijadikan, mula-mula dijadikan dalam perut ibu. Ada dah soalan itu ditanya. Kita dah jawab tapi kita tak ingat. Macam-macam jawapan tu. Ada orang jawab nak duduk lama, nak tunggu kita dalam keadaan kegelapan. Ada kita jawab tak nak hidup dah. Kalau gelap macam ni baik mati. Ya. Keluar terus mati. Ada nak duduk lama, ada nak duduk bertahun-tahun. Kita dah jawab semua dah. Jadi tapi kematian tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang pada dia nak bagi kita berapa lama. Jadi kematian tidak mengenal usia. Ya? Tak mengenal usia. Tidak semestinya orang yang umur dah banyak, 60, 70, bermakna tak lama lagi dia nak mati. Ya. Lazimnya begitu. Kita kata, dah umur 60 tak lama nak mati tu. Nak banding dengan kita ni umur baru 30, lama lagi. Tak semestinya begitu. Ada orang yang muda meninggal dulu nak banding orang tua. Ada orang yang sihat meninggal dulu nak banding orang yang sakit. Kita pergi tengok orang sakit. Yang sakit tak mati-mati. Kita yang sihat mati. Balik daripada tengok orang sakit, singgah di kedai mamak, kena rojak, kena cendol, ada pula sekali dengan kuih nangka. Lama tak jumpa, kita makan dengan gelojoh, tersangkut di leher. Lama sangat tak boleh buang, tak boleh nak bagi keluar, meninggal kita. Orang yang sihat meninggal dahulu. Orang sakit tak mati-mati lagi. Ya? Itu. Kata usia tak menentu. Ya? Tak semestinya orang sakit mati dulu. Ada orang sakit. Orang yang sihat mati dulu. Maka pasal itulah kita kena muhasabah diri. Kita muhasabah diri dengan melihat kekurangan diri kita. Ya? Kita kena tengok kekurangan apa diri kita. Kalau kita tak tengok ataupun tak muhasabah diri, kita tak sedar bahawa kita ni ada kekurangan. Tapi memanglah muhasabah ni dia agak pahit. Sesuatu yang kita tak seronok. Kita nak melihat diri kita, tak seronok. Kita suka mencari keaiban orang lain. Kita tak suka mencari kelemahan ada pada diri kita. Tak seronok. Kalau orang cerita kelemahan kita, kita memandang seron. Dia ni dia je elok. Orang semua tak elok. Jadi kita tak seronok. Kalau orang cerita
Awak ni begini-gini. Oh, awak ni kurang sini. Oh, bacaan awak tak betul. Semaya awak. Kita akan tengok ni. Tak sekawan lah. Apa ni semua orang tak betul. You je elok. Kita tak semua. Pahit sesuatu benda yang pahit. Ya. Ibaratkan seperti apa ni, ramai orang tak suka cek kesihatan pada diri. Malas nak pergi cek kesihatan. Pasal apa? Kalau aku dah cek kesihatan, nanti makan tak seronok, nak kena kawan. Oh, kecil manis ada. Dah, gula kena kurang. Oh, darah tinggi ada. Dah, daging ke apa ke yang boleh menaikkan darah, kita dah terpaksa kawan. Ya. Oh, jantung kita tak, kolesterol tinggi. Dah tak seronok, itu tak seronok. Itu yang tak seronok. Lebih baik tak cek. Pasal apa? Bebas. Nak makan apa saja boleh. Kita tak tahu. Kita ni tak sihat. Ya. Itulah. Ibaratkan begitulah. Tapi kalau orang yang jaga diri dia, dia cukup cek, dia jaga setiap bulan 3 bulan sekali ke, atau dalam setahun 3 bulan ke 4 bulan ke 6 bulan sekali ke, atau 5 bulan sekali ke dia cek kesihatan, barulah dia tahu aku ada sakit ni. Jadi doktor nasihatkan supaya jaga gula. Oh, juga aku ni ada darah tinggi. Jaga pemakanannya gini. Jaga tidur kena cukup. Jangan tidur lewat umpamanya. Makanan yang ada kolesterol elakkan, jangan, bukan tak ambil langsung. Jadi barulah kita jaga, barulah kita boleh kekal kesihatan. Oh, ni tak, kolesterol tak cukup, tak cantik. Oh, kena jogging sikit ke, kena berjalan ke, bagi pecah beri berpeluh. Orang yang nak jaga kesihatan. Begitu juga kita. Kalau kita sentiasa muhasabah, kita tanya ke kawan, ada tak apa yang aku buat sakit hati? Kita berjumpa Ustaz tengok saya, macam mana saya ni, macam mana segi ilmu saya, cuba cek bacaan saya, solat saya macam mana. Jadi kita terbuka. Orang komen, orang bagi pandangan, kita sentiasa menerima. Barulah ada kualiti hidup kita. Allah berfirman dalam Quran, bukti bahawa kita disuruh untuk muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Apa dia maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kata apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighadin. Lighad. Perhatikanlah diri kamu. Perhatikanlah diri apa yang kamu perbuat, ma qaddamat lighadin, untuk esok. Untuk esok maksudnya untuk akhirat. Untuk akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. 2 kali dia ulangnya dalam ayat ni. Ayat 18 surah
Al-Hajj. Al-Hajj. Ayat 18 surah Al-Hajj. Allah ulang 2 kali. Mula-mula, ya alladzina amanu taqullah, wahai beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Perhatikanlah diri kamu. Allah kata perhatikan, makna muhasabahlah diri kamu. Apa yang kamu buat untuk esok, untuk akhirat. Esok tu makna untuk akhirat. Bukan hari ni untuk esok tak, untuk akhirat. Wattaqullah, sekali lagi. Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah dia kata. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini jelas bahawa kita dialu-alukan untuk muhasabah. Ini kita. Jadi apa yang perlu kita muhasabah? Ya. Pertama, kita kena melihat kekurangan yang ada pada kita. Jangan mencari kelebihan. Kelebihan tu tak apa, kita kekalkan kelebihan. Kalau kita mencari kelebihan pada diri kita, dia akan timbul satu perasaan riak. Tapi kita kena cari kekurangan. Apa yang kelemahan pada diri kita? Kelemahan. Kekurangan yang ada pada diri kita. Kita tengok apa dia? Ibadat kita. Ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Adakah okey? Ibadat kita. Ibadat, tengok yang pertama, ibadat solat umpamanya. Solat kita, adakah kita solat pada awal waktu? Ya. Lepas tu bagaimana segi ibadat kita? Adakah kita rasa satu keterpaksaan? Kita rasa dipaksa. Ya? Itu yang kena faham. Adakah kita rasa terpaksa? Dia ada satu perkara yang kita kena paksa diri kita. Sesuatu yang wajib, yang Allah telah wajib, kita kena paksa diri kita. Ya? Allah wajib. Kita tak boleh rasa dipaksa. Ya? Allah suruh kita beribadat. Allah suruh kita solat. Allah suruh kita keluar zakat apabila kita mampu. Allah suruh buat haji. Ya? Allah suruh kita meninggalkan maksiat. Allah suruh kita jauhi maksiat. Allah suruh kita buat perkara yang baik, nahi munkar. Jadi sesuatu yang disuruh kita buat. Buat dengan redha. Apabila kita tidak redha, maka tak tentu lagi ibadat kita akan dapat pahala, dapat ganjaran sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok, okey, solat. Tengok solat dulu. Bacaan kita macam mana, okey. Rukun fi'li, perbuatan kita adakah betul menempati sunnah Rasulullah. Rukun qalbi kita, segi keikhlasan kita. Khusyuk. Macam mana tahap khusyuk kita? Tinggi ke rendah? Ya. Berapa lama kita ingat kepada Allah SWT dalam solat? Berapa minit? Ya. Ada peningkatan daripada umur kita, daripada usia kita makin dekat, adakah makin lama kita mengingati Allah? Ataupun makin sikit? Ya. Solat, berapa minit kita boleh solat? Tapi masa untuk mengingati Allah Ta'ala berapa minit? Kita solat berjemaah berapa lama? Lepas solat,
kita merayap pergi pasar malam, balik kampung. Ya. Nah, kalau perut lapar, kita buka tudung, tengok lauk apa hari ni. Ya, tengok sekejap. Kita datang ke masjid dengan kereta baru beli. Kita tengok dulu sekejap. Alam tutup tak tutup? Tak tutup. Ya. Baru beli kasut baru. Kita tengok sekejap. Tok kena curi ke apa. Ya. Baru je takbir dah. Dah hati kita dah lari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena muhasabah semua. Segi ibadat, ya. Puasa kita, adakah kita ni ada hutang dengan Allah Taala? Mungkin ada hutang zaman muda kita dulu. Sama orang perempuan ni dia ada uzur kan? Ada tak hutang-hutang kita? Ataupun solat kita ada tak hutang? Dia berkait tu. Puasa, uzur dengan solat. Perempuan ni kena faham tu. Kalau kita ni suci daripada haid waktu isyak, ya, maka kita kena buat juga solat maghrib tadi sebagai satu hati-hati yang ada pasangan. Apa tu sama juga haid kita suci waktu asar, maka kita kena solat juga yang maghrib tadi, ini zuhur tadi. Ya, langkah hati-hati. Begitu juga masa kita uzur gitu juga. Ya. Kita kira kita uzur waktu asar. Ya. Jadi kita kata zuhur tadi tak perlu dah. Kita kena qada juga. Ya. Jadi tengok hutang-hutang. Puasa gitu dia berkait dengan haid. Sekarang tak apalah zaman muda dulu. Ada tak hutang-hutang. Itu yang perlu kita muhasabah semua tu. Lelaki perempuan sama je. Tapi perempuan lah. Kalau dia ada uzur. Kalau lelaki tak ada uzur. Ya. Kita tengok kita ni macam mana dengan sedekah. Ya. Kita ni okey tak okey dengan sedekah. Murah ke kedekut ke, ya. Ada peningkatan tak? Ya. Hati-hati lain, ya. Hati-hati mungkin yang datang minta sedekah itu sedikit, ya. Sedikit. Tapi kalau ikhlas, walaupun orang tipu kita tak tahu orang tu tipu tak tipu. Kita ikhlas, kita akan dapat satu. Kalau orang tu tak tipu, kita akan dapat 2 pahala. Itu kelebihan, kelebihan ikhlas, ya. Kemudian kita tengok kita ni mampu tak umpama qiyamul lail zaman muda sampai sekarang, macam mana? Ada peningkatan tak qiyamul lail? Kerana Allah sayang bagi mereka yang mampu untuk berqiyamul lail. Ya. Kita boleh qiyamul lail bulan puasa kerana untuk mencari Lailatul Qadar. Bulan lain minta maaf, ya. Jadi semua itu kita kena muhasabah. Ya Allah, beri kekuatan kepadaku, ya Allah. Bila lah yang aku boleh buat? Tak semestinya bulan Ramadan. Selain Ramadan pun kita boleh buat. Tak boleh buat setiap malam pun, seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, sebulan sekali ke, ada juga.
Ya. Itu menunjukkan bahawa kita ni cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kena muhasabah juga kita macam mana ilmu yang Allah bagi kita faham tak faham. Macam mana dengan akidah kita? Ya? Umpamanya adakah kita faham sifat, mana sifat wajib bagi Allah, mana sifat mustahil bagi Allah, mana sifat harus bagi Allah. Mana akidah yang asas. Kena ambil semua ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dalam tasawuf umpamanya yang asas, adakah kita ni sempurna dari segi sifat-sifat mahmudah, sabar, tawakal, syukur, macam mana? Adakah kita menjadi hamba yang bersyukur? Adakah kita menjadi hamba yang sabar dalam menghadapi ujian Allah SWT? Adakah kita ni hamba yang tawakal kepada Allah SWT? Segi tawakal kita tinggi ke rendah? Ada peningkatan tak tawakal kita? Ya. Adakah betul cara kita bertawakal kepada Allah SWT? Tawakal yang betul kena berusaha dulu baru serah kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan terus serah pada Allah Taala tanpa berusaha. Sebagaimana Rasulullah SAW menegur seorang Arab Badui, dia datang dengan unta. Kemudian Rasul tanya, kamu datang apa? Jumpa aku. Dia kata, aku tawakal ya Rasulullah. Kau tawakal, kau datang apa? Mana unta? Aku tawakal. Dia tak ikat pun. Jadi entah ke mana unta tu. Rasulullah kata, iqilha wa tawakkal. Kamu kena ikat dahulu, baru tawakal. Mana ikat tu sebagai usaha. Barulah bertawakal. Ya? Apa-apa kerja, kena usaha dulu. Kita nak apa? Nak pergi Mekah, umpamanya. Jangan tunggu panggilan. Orang tak isi. Daftar atau tidak. Kena daftar dulu. Kena usaha. Barulah serah pada Allah Ta'ala, tunggu giliran panggilan. Lepas tu berdoa, usaha. Ya Allah, rumah aku dah berumur ya Allah. Dulu zaman muda-muda dulu aku tak mampu, sekarang dah mampu. Aku dah daftar ya Allah, bagilah cepat naik nama. Pasal haji ni memerlukan tenaga. Kalau umur aku makin berumur, mungkin tak mampu untuk melaksanakan haji. Maklumlah sekarang ni apabila dah berumur, macam-macam penyakit, maka dengan sebab itu kita ditolak. Walaupun dah cukup, duit kita dah cukup, kerana kesihatan kita tidak mengizinkan, maka kita ditolak. Semua tu pergi daftar dulu sebagai usaha. Usaha dulu. Kita tengok kita muhasabah lagi segi tasawuf macam mana dia punya redaan kita, bersikap redha dengan hukum Allah, redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah bagi aku. Umpamanya perempuan menutup aurat, lelaki berbeza, perempuan berbeza. Zaman-zaman muda, ya, macam-macam cara bertolak. Saya masih tak pakai tudung kerana belum bersedia. Itu tak boleh jawab begitu. Pasal menutup aurat adalah wajib. Ya. Kita kena memaksa. Pasal itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Setuju tak setuju pada diri kita, kita kena redha. Sebagaimana hadis kursi ada menyebut,
وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ لِنِعْمَائِ وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ لِبَلَائِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَى لِرِضَائِ فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَاءِ الْأَرْضِ وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِ. Sesiapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak reda, siapa yang tak sabar dengan ujianku, dan siapa yang tidak reda dengan hukumku, kata Allah Ta'ala, keluar daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar sikit hadis ni. Tapi ni hadis kursi ya. Hadis kursi, hadis yang keluar pada mulut Rasulullah SAW. Tapi makna datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tengok lagi muhasabah kita dari segi tasawuf, sifat mazmumah. Macam mana? Adakah kita boleh menolak, kita boleh membuang dalam diri kita kalau ada sifat-sifat mazmumah? Hubbud dunya, kasihkan dunia. Kita kena sayang kepada dunia, kita berada di dunia, kita kena ambil dunia. Tetapi jangan kita sayang dunia lebih pada akhirat. Sayangkan kereta baru, sampaikan langsung tak naik. Hujan, maka kita pun tak jadi lah. Pergi masjid. Malam ni ada kuliah. Malam ni ada ceramah Maulid Rasul. Ni malam ada Isra Mi'raj. Hujan. Kalau aku pergi, nanti foto pula kereta baru. Maklum pula kereta baru. Maknanya tu sayang dunia. Tak betul cara macam tu. Sayangkan. Duit dah ada. Pergi tanya, berapa sekarang ni untuk haji? Menggunakan haji? 35. Mak oi, mahalnya. Tingginya. Tak jadilah. Cancel. Tak apalah tak pergi haji pun. Duit ada. Ya. Sayang. Berapa lama kita kumpul duit sebanyak itu, tiba-tiba nak bagi ke tabung haji gitu je. Tu tak memadai, baru dia bagi tabung haji, lepas tu belanja sana lagi. Berapa banyak. Tak payahlah, tak apalah. Tak pergi haji pun tak apa. Ya? Kalau orang yang penting kat akhirat, nak pergi haji ni aku daftar. Tapi sebelum pergi haji ni, tak seronok lah. Takut tak dapat mabrur. Sebagai latihan, kita buat umrah dululah. Supaya dapat berkenalan, tengok tempat suasana sana. Dah tahu ini tempat wukuf, ini tempat melontar, ini tempat sa'i, ini tawaf, macam mana makam Rasulullah. Dia tengok dah. Sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Baru agar kita buat haji lagi mantap kerana ada dah maklumat pada kita. Itu orang yang mementingkan akhirat. Yang disebut wal tanzur ma qaddamat lighad. Lighad. Perhatikanlah apa yang kamu buat tentang akhirat. Ya? Kita tengok lagi dalam diri kita sifat madmumah. Adakah kita ni seorang yang rendah diri atau sombong? Sombong. Boleh tak orang tegur kita? Boleh tak orang rendah-rendahkan diri kita? Kalau dalam kita datang, kalau orang tak lantik kita sebagai ahli jawatan kuasa, macam mana perasaan kita? Rasa seronok ataupun rasa tak seronok? Berapa musim dah ni aku masuk grup ni, tak naik lagi pangkat. Setiausaha ke, bendahari ke, sebab ahli jawatan kuasa tak nampak ni. Sedangkan aku dulu pangkat besar dalam kerajaan. Apa perasaan kita? Ya? Kita pergi ke surau,
kita pergi masjid, adakah kita nak cari ilmu atau tak nak cari pangkat? Apabila orang tak lantik kita, maka kita pun bergaduh. Tak guna punya orang masyarakat di sini. Aku datang ke masjid tak lantik-lantik pun. Kalau macam ni, tak usah pergilah. Kalau ada perasaan itu, maknanya kita ada sifat madmumah, membanggakan diri kita. Kita rasa diri kita layak. Kalau sebaliknya, kalau kita ada sifat mahmudah, minta-minta lah. Aku nak datang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Minta-minta orang tak lantik. Pasal berat tanggungjawab dia. Nanti aku kena soal esok. Banyak dah tugasan. Itu ini banyak tanggungjawab. Susah. Susah nak tanggungjawab. Kalau tak dilantik kan senang. Apanya? Mana-mana surau, mana-mana masjid kita boleh pergi. Kalau dah dilantik, terikat. Mana pula ni ketua muslimat surau ni? Cik tak ada je. Dia kata dia pergi program surau sana. Surau sana boleh pergi, surau ni Syekh tak nampak je. Baik tak sebagai jawatan. Kan susah. Ni macam mana ni? Kata AJK Muslimat masjid ni. Tapi tak nampak pun, sekali-sekala je. Kita pergi tapi semua bersurau lain. Dia dah terikat. Kan kalau tak ada jawatan, senang. Ya, tak pergi pun orang tak ada masalah. Kita pergi ke tempat lain pun tak ada masalah. Nampak? Jadi, benda-benda itu semua kita kena muhasabah. Tengok diri kita macam mana. Ada tak perasaan? Kita ada mazmumah ke? Ataupun mahmudah yang terpuji. Wujud umpamanya. Ini payah. Kita tengok, ada tak wujud dalam diri kita? Kita datang dalam grup ini, setiap program. Ceramah, baca Yasin, baca surah Kahfi. Semua yang dicadang, yang di-showkan, semua kita masuk. Dalam diam-diam. Timbul perasaan wujud. Kita tak sedar bahawa perasaan itu timbulkan bisikan syaitan. Syaitan kata apa? Kau tidak bagus kau. Tak ada dah orang boleh lawan kau. Setiap program ada je kau. Memang kau terbaik lah. Ya. Kalau kita pergi surau, kita akan tengok orang lain tak. Orang lain je sekali-sekala. Kita boleh datang awal. Tak ada dah orang lebih. Tak ada orang lebih pada aku dalam taman ni. Setiap hari boleh datang ke surau. Ada program lagi lah. Ya. Kalau kita ni suka bersedekah, syaitan akan cucuk kita. Tak ada lah orang lebih pemurah pada kau. Ada aja minta sumbangan, orang tak minta pun bagi. Yang minta pun sama telah memang bagi. Tak ada dah orang lebih pada kau. Pemurah. Kita rasa seronok. Siapa nak tegur kita? Pasal tu wujud dalaman. Tapi lama-kelamaan apabila kita suka puji diri kita, dia akan terkeluar. Apabila terkeluar, dia akan jadi riak. Bila keluar, kawan-kawan dia bercakap, mana si Datin tu, ataupun mana si Hajah tu, lama tak nampak. Siapa? Baguslah dia. Ya. Datang masjid, surau, rajin, ni pun ni. Sedekah pun hebat banyak. Dia pun rajin sedekah. Macam mana? Kita dah terasa. Aku dah depan ni tak puji, padahal banyak dah aku bagi sumbangan. Kata. Awak ni, kau ni, nampak orang lain ni. Aku dah bagi sumbangan pun tak ada puji langsung. Dah mula terkeluar.
Patutnya kita sembunyikan. Tapi dah kita dah termakan dengan bisikan-bisikan syaitan. Daripada wujud kita puji diri kita, ada keluar. Keluar dah jadi riak. Habis rosak segala amalan kita yang kita buat selama ini. Itulah perlu kepada muhasabah. Perlu kepada muhasabah. Jadi kena tengok semualah. Kedekut, ada tak kita pemurah ke, kedekut ke, kita jadi pemarah ke apa. Belum kita datang surau dulu, belum kita ikut program, kita memang pemarah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit marah. Ada je marah. Ya? Banyak saya pengalaman saya jumpa orang mendekati masjid. Sebelum dia datang masjid, dia pemarah. Sikit-sikit. Dia ada je jemparan. Baik imam, baik bila Tok Syiah ataupun jamaah, dia ada sifat pemarah dia. Tapi apabila dia datang, selalu ke majlis, ikut-ikut tu majlis ilmu, dia berubah makin lembut, makin lembut, makin lembut. Ilmu dah masuk. Kalau dia datang tak berubah, maknanya mungkin dia datang itu tidak ikhlas. Ada juga yang tak mau berubah. Ya. Jadi bukan ilmu tu tak betul, maknanya diri dia tak mau terima. Bila tak mau terima, sifat marah dia tu, dia tetap tersemat dalam hati dia. Itu pentingnya. Ya. Dengki, kasih kepada kemegahan dan sebagainya. Ataupun kita ni, di antara sifat yang dipuji juga ialah taubat. Taubat. Banyak bertaubat. Kalau kita boleh terima dia, kita kalau orang tegur, awak ni ada salah dia, terima kasih. Kita berisfak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak dosa. Ya, barulah ada perubahan. Kata Imam, hadis yang akan oleh Imam At-Tirmizi daripada Shaddad bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajizu man atba'aha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Maksudnya, orang yang bijak adalah orang yang bermuhasabah tentang dirinya sebelum dihisab pada hari akhirat kelak, dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Berangan-angan. Itu dalam hadis ni Allah bawa dia kalimah al-kayyis. Al-kayyis maknanya, ataupun makna al-kayyis ni boleh tepat kita kata orang yang cerdik. Bahasa Arab dia sebut biasanya bijak dipanggil zakiyun. Zakiyun maknanya orang yang bijak. Bijak ni umum. Tapi kalau sebut al-kayyis, orang yang cerdik. Orang yang cerdik maknanya dia bijak, tapi dia banyak mengingati atau banyak membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Itu orang diistilahkan sebagai al-kayyis, makna orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Contohnya gini ya. Kita jumpa dompet orang. Kita tengok, buka, ada duit.
Rezeki. Rezeki lah. Kata orang yang bijak, kita ambil lah duit ni, nak apa ni kira rezeki. Lepas tu kita tobat lah. Pasal Allah tu maha pengampun. Tapi orang cerdik, kita cari lah, kita peluang pulang balik lah orang ni. Carilah macam mana. Aku tak nak pakai, ni duit orang bukan hak kita. Takutlah kita pakai, jadi darah daging kita tiba-tiba. Sampai malaikat maut datang. Kita tak tahu bila masa hari ni kita pakai, esok malaikat maut datang. Ataupun petang ni, malaikat maut datang. Tak sebab taubat. Maka dengan sebab itu melayakkan kita masuk neraka. Na'udzubillah. Itu beza orang bijak dengan orang cerdik. Orang cerdik dia pandai. Memang dia pandai, dia tahu. Kata kita pakai je lah. Pasal apa? Lepas tu kita taubat lah. Kerana Allah tu maha pengampun. Itu kata-kata orang bijak. Ya? Orang cerdik lain. Kita kena ingat bahawa dunia ini tempat ujian. Dunia adalah tempat ujian. Akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi untuk mencapai azam. Untuk mencapai azam dan cita-cita. Jadi untuk mencapai azam kita. Kita berazam apa? Kita berazam untuk mendapat kebaikan. Kita berazam untuk datang ke majlis agama. Kita berazam untuk mengurangkan daripada kita mengata ke orang. Kita berazam untuk mengelakkan daripada melakukan maksiat. Apa saja azam dan cita-cita kita. Jadi pasti kita akan melalui liku-liku dan cabaran. Di dunia, kita nak buat sesuatu benda yang baik, yang menempati sunnah, dia akan ada ujian. Ya, ada ujian. Nak datang masjid ada ujian. Nak sedekah ada ujian. Ya, nak belajar ada ujian. Ya, semua ada. Akan diuji. Dan kalau kita tak sanggup untuk menghadapi ujian dan dugaan, jadi tak mungkin. Tak mungkin kita akan mendapat kejayaan. Kejayaan kita tak akan dapat kejayaan. Kita tak akan capai kejayaan kalau kita tak sanggup menghadapi ujian. Ujian itu ataupun ujian pada Allah SWT bagi kita melakukan perkara yang baik semasa kita berada di dunia ni, itu adalah sunnah. Rasulullah, Allah sayang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah akan dapat ujian. Macam-macam. Dia nak berdakwah. Orang baling dengan najis, diletaknya duri, orang nak bunuh. Jadi macam-macam. Ya? Macam-macam ujian. Itu sunnah. Jadi kita pun kena melalui ujian sebagaimana Rasulullah SAW. Tetapi ujian yang diberi kepada kita itu bergantung kepada iman masing-masing. Kalau kita iman rendah, maka ujian itu rendah. Iman kita tinggi sikit, ujian yang lebih berat. Iman kita lagi tinggi, ilmu kita makin banyak, lagi tinggi ujian. Allah tak uji mereka yang imannya rendah dengan ujian yang berat. Di kalangan Nabi pun ada 25 yang perlu kita ketahui. Dipilih 5 yang panggil ulul azmi. Ujian dia berat. Ya. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Nuh AS, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi semua itu, 5 orang semua itu adalah dipanggil gelar ulul azmi. Di kalangan Nabi 25 tu, ada yang berat.
Itu orang yang tahapnya tinggi, diuji. Zaman Rasulullah SAW, Rasulullah diuji katalah dengan kelaparan. Rasulullah pernah diuji dengan putus makanan sampai seminggu Rasulullah tak makan. Abu Bakar As-Siddiq diuji 6 hari tak dapat makanan, putus makanan. Sayyidina Umar pernah diuji 5 hari. Dan Sayyidina Ali pernah diuji 3 hari tak dapat makanan langsung. Abu Hurairah pun pernah diuji tak dapat makanan. Dah 3 hari, lebih kurang gitulah. Jadi Allah uji mengikut iman masing-masing. Apabila kita bina iman kita makin tinggi ujian. Dan apabila kita redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa manis. Kita seronok. Allah uji, Allah bagi sakit. Sahabat-sahabat apabila dia sakit, Allah bagi sakit, dia makin rajin beribadat. Dia kata, ya Allah, Allah sayang pada aku. Allah bagi sakit. Kita apabila dia sakit, minta maaf, saya tak boleh datang masjid. Minta maaf, saya tak semayang pasal saya sakit. Ya? Cuba pergilah tengok. Hospital orang patah kaki. Ya. Kalau kita tegur je, adik. Ya. Adik dah semayang. Dia solat. Mengamuk dia. Saya sakit macam ni pun suruh solat. Tak kerti bahasa ke? Dia marah. Kita ingatkan dia takut tak sempat, tak tobat. Ya. Solat itu selagi ada akal wajib. Patah kaki ke apa, sakit macam mana pun. Selagi ada akal wajib, caralah buat cara. Secara sakit macam mana, lepas tu perlu belajar. Nampak? Orang yang tidak suka pada cabaran dan kesukaran akan mudah rasa putus asa dan kecewa jika tidak dapat dicapai cita-cita tu. Kita buat tak berjaya. Dia tahu itu adalah ujian. Kita kena tabah menghadapi ujian. Minta apa-apa saja yang kita minta, ya, tak berjaya, kita berniaga. Tak berjaya, tak kaya-kaya juga. Orang yang berjaya, cuba tengok dia sabar daripada peringkat bawah, dia dapat sikit, lepas tu lama dia untung sikit, dia up sikit, lebihkan modal, lama-lama jadi businessman, ahli korporat yang berjaya. Bukan terus berjaya, tak. Dia melalui liku hidup melakui. Orang yang berjaya dalam pelajaran, banyak ujian. Nak boleh berjaya sampai PhD, dapat degree, SPM pun anak kita siapa yang sanggup, melalui terpaksa pergi tuition. Nak tuition, ada siang, ada petang, ada malam. Nak berjaya, kena melakui liku-liku. Tak ada tunggu kat rumah je, tak. Yang mana duduk kat rumah je, putusan cukup-cukup makan je lah. Ya. Apa sahaja kita buat, kena ada ujian. Dalam Quran kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan uji hamba-Nya dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kematian, dengan Allah ambil nyawa, Allah ambil kurangkan harta. Harta macam-macam lah, kebakaran,
kerugian, ya, banjir ke apa ke macam-macam, ya, Allah uji. Ya, kita sabar, kita tahu ini semua datang dari Allah Ta'ala, barulah Allah beri kejayaan. Jadi susah, Allah beri susah, kita tahu ini kesusahan daripada Allah Ta'ala, kita redha, barulah kita akan rasa seronok. Contoh, solat. Kita, nafsu kita tak seronok. Bila bagi solat subuh, Allah, waktu yang paling sedap, solat subuh. Waktu itulah kita dibuai mimpi yang indah. Ya. Tiba-tiba jam loceng bunyi. 5. Nak bangun beratnya. Tapi kita ingat, aku ni tak buat dosa. Kalau aku tak buat, kalau tak bangun ni mesti lebuh lah. Mana bukti bahawa aku cinta kepada Allah Ta'ala? Kita buang semua itu. Baru boleh bangun. Kalau tidak, nak bangun dia mulai lagi lah. 2/3 malam. Itu waktu yang paling sedap. Hujan pula. Cuaca sejuk. Sekarang musim terkujur. Lagi seronok tidur. Ya. Nak pergi ke masjid surau, majlis ilmu, nak bangun solat malam. Cukup berat. Ya. Hanya iman saja yang boleh mengejutkan kita. Yang boleh memberi kekuatan kepada kita. Jadi maknanya, mukmin yang baik, mukmin yang sempurna ialah yang bersikap baik dan bersikap positif. Ya. Maknanya dia kena memandang segala ujian daripada Allah SWT itu, dia menganggap itu satu positif. Menganggap positif. Makna ujian Allah bagi ujian itu datang Allah, aku redha je lah, terima je. Apabila kita terima sama Allah, walaupun berat macam mana, pesakit macam mana, kita terima. Apa keadaan, kita terima. Barulah dia rasa kemanisan. Sebagaimana disebut dalam hadis, Zaqa ta'mul iman man radiyallahu rabbah wa bil islamina wa min Muhammadun wa rasulah. Telah merasa kemanisan iman bagi mereka yang redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, dan Islam sebagai agama, barulah dia rasa manis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai pukul Tadi kita mula pukul aja, saya tak perasan. Okey penganjur. Boleh lagi? Ustaz, kita buka soalan ke Ustaz? Tapi okay, kita ada kuliah selepas ini 9.15. Mungkin satu soalan mungkin? Okey. Silakan. Saya pun. Okey. Ya, siapa ada soalan? Kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan kita nak tutup majlis. Semua orang dah diam, maknanya dia orang tu. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bonda. Bonda. Ya. Bagaimanalah Ustaz kita nak menjaga kita punya iman Ustaz? Nak jaga iman. Iman dan takwa kita ada masa naik, ada masa menurun. Jadi macam mana yang kita nak menjaga supaya dia senantiasa sempurna Ustaz? Ya. Sebenarnya naik turun itu memang berlaku kepada orang mukmin. Naik turun. Di iman ni ada lima peringkat, 5 tahap. Ada iman yang sentiasa naik, iaitu iman para nabi dan rasul.
Yang kedua, iman yang tetap, iaitu iman para malaikat. Yang ketiga, iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, iaitu iman orang mukmin. Orang mukmin. Saya sebut ada 5 tu. Yang keempat, ada iman yang sentiasa menurun, iaitu iman orang fasik. Dan yang kelima, iman yang ditolak, iaitu iman orang munafik. Jadi kita ni memang jenis kita, ada kadang naik, ada kadang turun. Yang naik itu apabila kita paksa diri kita dengar ceramah, dia semangat. Apabila lama tak masuk kuliah, ataupun lama tak pergi surau ke masjid ke, kita mula menurun. Ya. Dia kan kita rajin. Kita tak jarang miss. Sekali ada kawan datang, kita rasa ruginya hati kita dah kat masjid tu. Rasa nak berziarah ni. Rasa, alah dia ni lama pula nak sembang lama. Orang nak masuk kelas ni. Kan? Pasal hati kita seronok. Tapi bila kita lama tak masuk, kita tak masuk berziarah macam ni, kita tak pergi surau, kita tak masjid, kita lebih seronok. Alhamdulillah, nasib baiklah ada kawan datang hari ni. Ada alasan. Kalau tidak, ni nak bagi alasan macam mana ke kawan-kawan lain. Nanti orang tanya, lama kau datang? Tak tahulah, kaki minggu ni ramai pula datang ziarah pun saya. Kita dah seronok dengan itu. Pasal lama kita tak masuk. Itulah iman kita. Maknanya biasalah. Jadi kita kena lawan lah. Apabila ada halangan-halangan daripada kita menghadiri kelas, kita kena cari di mana nak gelak supaya kita sentiasa berada dalam majlis zikir macam ni. Kuliah ni itu apa-apa saja yang ceramah apa itu dia panggil majlis zikir. Makna baru kita sentiasa pun ataupun dia panggil zikir hati, istighfar. Kalau kita buat maksiat cepat-cepat istighfar. Dia akan naik. Sentiasa naik. Kalau lama tak sebut nama Allah, lama tak masuk kelas, dia akan menurun. Itulah, biasalah, naik turun tu biasa. Nak usaha. Okey ya. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah kita tutup Ustaz Okey. Dan kita ada kuliah lepas ini. Masya-Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian hari ini. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu, ibrah apa yang Ustaz telah sampaikan hari ini. Masya-Allah. Mudah-mudahan apa sahaja azam kita pada tahun baru yang akan datang ini menjadi kenyataan. Moga Allah makbulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini lebih baik daripada tahun sebelum ini. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita siang maghrib ini. Selepas ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kuliah hari ini 10. Sekejap ya, Ustaz. Okey, tak apa. 9.15 malam hari ini. Sebentar saja lagi, 3 minit lagi, insya-Allah. Teruskanlah bersama-sama dengan kuliah yang kita sediakan. Hari ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi kepada Ustaz membacakan tasbih kafarah. Sampai sana. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik iklan buat Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.